Jangan jadi haruan memakan anak. Menteri Belia dan Sukan KBS Hanayo menggesa pihak berkuasa bertindak terhadap penjual dan pembeli anak patung seks menyerupai kanak-kanak di platform beli belah dalam talian. Ahli Parlimen Segambut itu berkata mereka yang membeli anak patung itu memerlukan kaunseling kerana ia bukan tingkah laku biasa. Polis perlu lihat siapa yang membeli alat mainan seks ini. Mereka bukan sahaja perlu bertindak terhadap penjual tetapi juga pembeli, katanya seperti dipetik Freemason Today. Hana juga mengucapkan terima kasih kepada orang ramai kerana memberi perhatian kepada isu ini dan atas kewaspadaan mereka dalam menjaga kesejahteraan kanak-kanak. Pada 30 Jun, platform e-dagang Shopee berkata ia segera mengalih keluar penyenaraian berkenaan sebaik saja dimaklumkan mengenainya selain mengenakan sekatan kekal ke atas akaun penjual. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata kementerian sebelum ini pernah menerima aduan serupa. Pihaknya memajukan perkara itu kepada Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Menurut Seksyen 292(a) Kanun Keseksaan, sesiapa yang menjual, menyewakan, membahagi-bahagikan, menunjukkan secara awam atau dengan apa-apa cara mengedarkan atau bagi maksud menjual, menyewakan, membahagi-bahagikan, menunjukkan secara awam atau mengedarkan, membuat, mengeluarkan atau ada dalam miliknya apa-apa buku, risalah, kertas, rajah, lukisan, gambaran atau patung lucah atau apa-apa jua benda lainnya lucah, hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Nah, memiliki bahan-bahan tersebut tidak termasuk sebagai hak peribadi tetapi satu jenayah. Kalau pembeli atau pemilik bahan tersebut seorang kaki tangan awam, bersedialah untuk menjadi penganggur. Malangnya sehingga hari ini belum lagi ada tangkapan terhadap pihak yang menyemarakkan industri maksiat ini. Entah di mana silapnya nilai moral warga negara ini. Pada 8 Mei 2022, sebuah portal worldofbuzz.com memetik pendedahan Pornhub bahawa rakyat Malaysia berada di ranking pertama di Asia sebagai pengunjung tapak hiburan lucah dan keempat di dunia selepas Slovakia, Bulgaria dan Ireland. Sementara itu, menurut Pornhub, jiran kita Singapura menduduki tempat ke-8 manakala Filipina di tempat ke-10. Lebih mengejutkan apabila dikatakan perbuatan itu dilakukan dalam masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada 16 Mac lalu, PDRM mendedahkan kes jenayah termasuk seksual yang membabitkan kanak-kanak dan wanita di negara ini menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 12,890 kes tahun lalu berbanding 11,092 pada 2020. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kes jenayah seksual termasuk rogol, cabul, sumbang mahram, cabul kehormatan, gangguan seksual, amang seksual, berkomunikasi seksual dengan kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, buang bayi dan keganasan rumah tangga, singkatnya KRT adalah meningkat, lapor Berita Harian. Kes KRT ini 80% membabitkan mangsa wanita dan selebihnya pula lain-lain mangsa termasuk kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa kes jenayah seksual yang membabitkan mangsa kanak-kanak dan wanita di negara ini meningkat. Pelbagai faktor yang menyebabkan kes ini meningkat termasuk kepincangan keluarga, media sosial, gadget tanpa kawalan, tekanan hidup dan taraf ekonomi. Katanya seperti dipetik. Dulu kita beranggapan jenayah seksual hanya berlaku di bandar-bandar besar, tetapi hari ini trend itu sudah menjadi sistemik. Sebagai contoh data yang dikeluarkan, Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun untuk Januari hingga Jun tahun ini merekodkan 84 kes jenayah seksual melibatkan golongan tersebut berbanding 99 kes pada sepanjang tahun lepas. Katanya ada di antara kes yang melibatkan remaja berusia 12 dan 13 tahun, lapor Esra Awani 4 Julai lalu. Negeri yang ramai ulama dan diperintah oleh golongan ustaz pun bermasalah. Malah pihak yang cenderung kepada perbuatan di luar tabi'i ini semakin berani dan secara terang melakukan jual beli yang berkaitan menerusi kemudahan aplikasi e-dagang. Justru di mana silapnya? Jika penyakit ini dibiarkan dan rakyat gagal membezakan yang mana baik serta yang mana buruk untuk diri sendiri, bagaimana mereka mampu membuat pilihan yang tepat untuk memilih pemimpin demi masa depan negara? Jenayah seksual bukan isu sampingan atau isu politik tetapi isu kita. Ia harus ditangani secara pencegahan yang komprehensif, bukan untuk Hanayo dan Fuziah Saleh sahaja yang harus bertindak, bukan diserahkan bulat-bulat kepada PDRM dan SKMM setelah berlaku kejadian yang menyayat hati. Bukan juga meletakkan kesalahan kepada pakaian wanita, misalnya kononnya jururawat berpakaian ketat. Kelebihan tenaga yang gagah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk jadi haruan yang memakan anak.